Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni Allah Taala masih beri keizinan kepada kita. Baik, semalam saya dah bagi mukaddimah berkaitan dengan suratul Kahfi. Hari ini kita akan masuk perbincangan berkaitan dengan kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi ini ataupun Ashabul Kahfi ini, yang dimulai daripada ayat yang ke-9 sehinggalah ayat yang ke-26. Baik, saya rasa ini pun satu mukaddimah terhadap apa yang saya nak bawakan nanti. Bila mana kita bercerita ataupun kita membincangkan cerita-cerita dalam Al-Quran Karim, ada beberapa prinsip yang harus kita ambil berat, kerana kita berinteraksi dengan kalamullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya cerita ini ada signifikan terhadap kita, sebab kita tahu Al-Quran bukan buku cerita, dan cerita-cerita dalam Al-Quran dia tidak sedetail sebagaimana apa yang berlaku ataupun yang dijelaskan dalam Taurat, Injil dan sebagainya. So bila mana kita berhadapan dengan cerita-cerita dalam Al-Quran, kita kena tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, maka ianya penting. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan, maka ianya tidak penting. Sebab Allah Taala akan memberikan sesuatu yang penting untuk kita ambil manfaat. Kalau benda tu tak penting, maka Allah Taala tak letak dalam Al-Quran. Sebab dalam keadaan ini, bila mana kita berinteraksi dengan cerita-cerita Al-Quran, maka memadailah untuk kita berpegang dengan apa yang Al-Quran sebut. Hatta kalau kita tengok cerita yang paling lengkap lah, kalau kita boleh kata, satu surah yang paling lengkap, cerita tentang Nabi Yusuf AS, juga ada benda-benda yang tak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak mention pun Nabi Yusuf lahir dan membesar di mana. Di Mesir dinyatakan Mesir, tapi tempat tinggal asalnya tak dinyatakan. Nama adik-beradiknya tak dinyatakan, hatta nama ibunya juga tidak dinyatakan. Nama Menteri Al-Aziz kadang disebut sebagai Al-Aziz, nama perempuan disebut Imra'atu Aziz. So dalam keadaan ini, Al-Quran ada perkara-perkara yang Al-Quran tidak ceritakan secara detail. So benda-benda yang Al-Quran tidak ceritakan terlalu detail, maka tak perlu untuk kita cari pendetailan tersebut. So macam kes cerita Ashabul Kahfi ini, ada beberapa pendetailan yang kadang-kadang tak perlu pun kita cari. Kenapa? Sebab itu Al-Quran tak cerita. Yang kedua, kalau kita berhadapan dengan situasi di mana tak ada pun sumber-sumber daripada hadis-hadis yang sahih menceritakan ataupun menerangkan tentang perkara-perkara ini, maka tidak perlulah kita cari pendetailan tersebut. Kenapa? Sebab pendetailan itu kadang-kadang tak memberikan apa-apa manfaat pun untuk kita. Sebab satu benda yang Al-Quran nak ajar kepada kita ialah kita tahu apa yang penting dan kita melaksanakan kepentingan tersebut. Benda-benda yang tak penting kita kena tolak, dan dia tak memberi apa-apa manfaat pun. Contoh 2-3 hari sehari dua ni kot viral pasal kecurangan dan sebagainya. Saya pun tak ambil pot sangat. Cuma tahu kecurangan. Pada saya, kecurangan tu bukan sebab kerana paras. Rupa ada orang buat joke kan. So lepas ni kecuali yang handsome lah, sebab yang handsome confirm tak curang, yang tak handsome akan curang. Nampak tak kita jadi orang yang mengalihkan satu isu penting kepada isu yang tidak penting. Isu penting ni apa? Sesiapa sahaja yang diberikan tanggungjawab untuk jaga orang, sama ada sebagai seorang suami, sama ada seorang ayah, sama ada sebagai seorang isteri, sama ada sebagai seorang ibu, hatta anak,
maka dia kena jaga tanggungjawabnya dengan baik. Tak kiralah engkau rupa macam mana sekalipun, darjat engkau macam mana sekalipun, apa lagi pekerjaan engkau bagaimana sekalipun, yang penting ialah kesetiaan merupakan sesuatu yang dituntut. Melaksanakan tanggungjawab itu dituntut, dan kecurangan sesuatu yang memang diharamkan oleh agama. Tak kiralah siapa-siapa pun buat di sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan kita kena hati-hati sebab kita belum diuji dengan tanggungjawab. Kita belum diuji dengan waktu kita miskin, dengan waktu kita kaya. Kita sedap cakap sebab kita belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Who knows, satu hari nanti mungkin kita berumah tangga, kita dah makin senang, mungkin kita juga akan melakukan perkara yang sama. Sebab tu dalam keadaan ini kena tahu isu pokoknya apa. Balik pada cerita Ashabul Kahfi ini. Antara perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian, Al-Quran tidak terangkan kisah Ashabul Kahfi ini berlaku pada zaman bila. Adakah dia sebelum Nabi Isa, ataupun dia selepas Nabi Isa alaihi salam, ataupun dia tergolong dalam kalangan Yahud, makna disebut sebagai Bani Israel, ataupun tidak, wallahu a'lam. Al-Quran tak cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran tidak cerita mereka ini menganut agama apa, sama ada mereka ini menganut agama Yahudi ataupun Nasara ataupun mana-mana agama tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Yang penting mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Itu yang penting. Yang ketiga, Al-Quran tak mention pun nama raja yang hidup pada zaman tersebut. Nama raja dia apa? Mereka ini, adakah dia ni hidup pada kerajaan Romawi atau kerajaan Yunani, ataupun mereka ini berada di Parsi, Arab ataupun Yahudi. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Al-Quran juga tak mention tentang tempat berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi ini. Adakah dia di Afsus di Turki, ataupun di Tartus di Syria, ataupun dia di Amman, Jordan. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Tak penting. Kemudian Al-Quran juga tak mention gua mereka itu berada di mana. Adakah berada di Jordan, berada di Syria, ataupun berada di Turki. Dia tidak penting. Kemudian Al-Quran juga tak mention tentang pekerjaan ataupun pemuda-pemuda ini dulunya macam mana. Adakah mereka ini dikatakan sebagai anak-anak orang-orang VIP, ataupun mereka ini merupakan pegawai-pegawai tinggi kerajaan, ataupun mereka ini rakyat biasa. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Kemudian Al-Quran tak cerita bagaimana mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran juga tak ceritakan bagaimana mereka dapat bertemu di antara satu sama lain. Al-Quran juga tak mention anjing dia nama apa, jantan ke betina, kerja dia apa. Kemudian Al-Quran juga tak cerita tentang nama-nama pemuda-pemuda ini. Al-Quran juga tidak sebut apakah nama bandar yang mereka pergi bila mana mereka dah bangun daripada tidur mereka. Al-Quran tak mention. Kemudian dalam keadaan ini, sebab itu bila mana kita berhadapan dengan cerita-cerita pada Al-Quran, kita kena tahu point kenapa Allah Subhanahu Wa Taala cerita ini. Sebab tu saya akan ambil pendekatan untuk tidak bercerita, tetapi saya akan pergi daripada satu ayat demi satu ayat. Supaya apa? Supaya kita tahu inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa poin sebenar yang nak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, kita mulakan dengan ayat am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka? Am hasibata ni makna adakah kamu menyangka? Hasiba ni makna kamu hitung, kamu buat calculation. Adakah kamu rasa am hasibata anna ashabal kahfi, pemuda-pemuda yang duduk dalam gua ni, warraqim, raqim ni ada yang menyatakan bahawasanya ianya papan yang mana tercatat nama pemuda-pemuda ini.
pandangan banyak. Allah Subhanahu wa taala yang paling tepat apa? Tetapi Syekh Salah Fattah Khalidi dalam kitab yang saya rujuk mengatakan bahawasanya Ar-Raqim ini ialah papan yang mana tertulis nama pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini. Allah Ta'ala sebut, am hasibta anna Ashabul Kahfi war-Raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka cerita Ashabul Kahfi dan juga Ar-Raqim di antara ayat-ayat keterangan Allah yang ajaba. Ajaba ni maksud apa? Ajaba di sini maksud dia ialah yang membuktikan sesuatu ajaban, sesuatu yang wow. Maknanya adakah kita menyangka bahawasanya cerita ini antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila disebut, adakah kamu menyangka bahawa hakikatnya menurut Al-Alusi bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditujukan kepada orang yang membaca bahawasanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu lebih besar daripada hanya menidurkan Ashabul Kahfi ini semata-mata. Kalaulah kita rasa tidur 309 tahun ini sebagai satu benda yang besar, maka ada lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang lebih besar yang sepatutnya kita ambil pengajaran. Sebab kadang-kadang ada certain daripada kita yang terlalu nak cari benda-benda yang out of the mind, yang khariqul adah, sesuatu yang mencari logik. Sebagai contoh kan kadang-kadang kita ni kan tengok langit, tengok awan, tak ada benda pun hari-hari tengok, tiba-tiba katakanlah awan tu tiba-tiba berbentuk tulisan Allah. Kita pun kata, ya Allah, hari ni nampak awan bentuk tulisan Allah, contoh. Habis selama hari ni awan tu bukan tanda kekuasaan Allah ke? Itulah masalah dia. Pergi contoh katakanlah berlaku banjir kan, berlaku banjir, tsunami kan, bila masjid tak kena, ni tanda kekuasaan Allah. Tengok masjid tak kena, habis tu tsunami tu bukan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kita lari daripada poin yang sebenar. Poin yang sebenar ialah setiap satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sepatutnya jadi tanda ketundukan kita dan juga tanda ketakjuban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut wa fi anfusikum, pada diri kamu, kenapa kamu tak fikir? Allah Ta'ala sebut benda-benda yang simple. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke macam mana unta itu diciptakan? Tak perlu tengok benda-benda yang khariqul adah. Contoh kan, ada orang yang doktor declare dah mati kan, dah kapan masuk dalam kubur, tiba-tiba hidup balik. Allah, benda tu bukan kata itu bukan tanda kekuasaan Allah, itu tanda kekuasaan Allah, tapi Allah Ta'ala hidupkan orang mati akhirat nanti, dia lebih besar tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada, iaitu kita yang asalnya tak ada kepada ada, itu lebih besar. Tapi kadang-kadang bila kita berhadapan dengan sesuatu isu, kita tak dapat nak cari perkara yang sepatutnya kita ambil berat. Macam tadilah yang saya sebut kan, bila berlaku kes orang curang kan, adakah isu dia apa? Isu dia lah isu tanggungjawab, bukan isu batang tubuh orang itu. Cuma Allah Ta'ala nak jentik hati kita, nak sedarkan kita dengan cara Allah Ta'ala mungkin viralkan cerita itu. Ramai je orang yang curang, ramai je orang yang tak laksanakan tanggungjawab. Cuma mungkin ceritanya tidak disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu je. Dia mungkin direzekikan, Allah Ta'ala buka aib sebegitu. Untuk apa? Mungkin untuk dia jadi orang yang lebih sedar. Allahu a'lam. Sebab tu dalam keadaan ini Allah Ta'ala sebut am hasibta an ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka bahawasanya, sebab dia sindiran terhadap orang-orang kafir yang pada mereka benda ni terlalu takjub. Wow, cerita tidur 309 tahun boleh bangun. Allah Ta'ala wujudkan cipta alam ini daripada tak ada kepada ada. Itu lebih hebat.
itu lebih hebat berbanding dengan apa sangat Allah Ta'ala tidurkan manusia sekadar 309 tahun. Sebab dalam keadaan ini, kita sebagai orang Islam, sepatutnya bila mana kita membaca Al-Quran, kita kena tahu bahawasanya Allah Ta'ala nak mengajar kita untuk tengok the big picture, gambaran yang besar. Sesuatu isu tu bukan tengok pada teknikalnya semata-mata. Sesuatu isu itu dilihat secara menyeluruh. Helikopter view sebagai contoh. So dalam keadaan ini, inilah perkara-perkara yang bila mana kita baca cerita daripada Al-Quran, inilah yang sepatutnya kita ambil pengajaran. Bukan sekadar hebat cerita ni 39 tahun tidur. Betul? Kita buat apa? Kita tak buat apa-apa pun. Sepatutnya jadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhenti kat sini. Nanti esok ada rezeki kita sambung dengan masih ayat yang sama, insya-Allah ayat 9, dan ada rezeki dengan ayat yang ke-10 dan juga yang ke-11. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.